Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini kita bertemu lagi dalam channel Liau Itu Wael. Jom kita mulakan. Seperti yang anda telah lihat pada tajuk di bawah ini, hari ini kita akan membincangkan tentang 5 kesilapan yang murid sering lakukan ketika membina ayat. Baiklah, kesilapan pertama adalah penggunaan huruf besar dan huruf kecil yang tepat. Seperti yang kita sedia maklum, murid-murid ketika membina ayat hendaklah menggunakan huruf besar pada awal permulaan ayat. Ini kesilapan yang murid-murid sering lakukan. Mereka sering melakukan menggunakan huruf kecil pada permulaan ayat, bukan kerana mereka tidak tahu, tetapi sebab mereka cuai. Jadi, sebagai guru, kita perlulah menegur terus murid-murid yang melakukan kesilapan sebegini. Hal ini demikian kerana apabila kita sering menegur kesilapan murid yang cuai, mereka akan dapat ubah kesilapan tersebut menjadi perkara yang lebih baik dan betul. Selain daripada penggunaan huruf besar pada awal ayat, huruf besar juga digunakan untuk kata nama khas. Contohnya seperti nama orang, nama sekolah, nama tempat dan lain-lain lagi kata nama khas. Kata nama khas hendaklah ditulis dengan huruf besar. Murid yang sering melakukan kesilapan dengan menulis huruf kecil pada kata nama khas adalah disebabkan murid tersebut tidak menguasai kata nama khas. Jadi, murid yang tidak menguasai kata nama khas, hendaklah kita ajarkan kepada mereka apa itu kata nama khas. Kesilapan yang kedua, tidak meletakkan tanda noktah, tanda tanya ataupun tanda seru pada hujung ayat. Apabila menulis ayat, kita perlu letakkan tanda noktah, tanda seru dan tanda tanya pada penghujung ayat. Ini membuktikan bahawa ayat tersebut telah tamat. Baiklah, murid yang tidak meletakkan tanda noktah pada penghujung ayat juga disebabkan murid itu cuai. Jadi, apabila kita melihat murid yang menulis ayat tanpa meletakkan noktah, kita perlu terus menegur mereka supaya apabila mereka melakukan kesilapan tersebut, mereka akan sedar yang itu adalah silap. Selain itu, murid juga sering meletakkan tanda noktah dengan tidak begitu jelas. Kita perlu tegur murid supaya meletakkan tanda noktah dengan jelas. Baiklah, untuk tanda seru dan tanda tanya, tidak semua ayat hujungnya noktah. Ada ayat hujungnya diletakkan tanda seru. Ada lagi ayat yang hujungnya diletakkan tanda tanya. Murid-murid yang tidak meletakkan tanda tanya ataupun tanda seru pada hujung ayat adalah murid-murid yang tidak menguasai penggunaan kata seru dan juga kata tanya. Mereka tidak mengenal mana satu ayat tanya, mana satu ayat seru dan mana satu ayat yang biasa. Jadi, murid perlu menguasai ketiga-tiga ayat. Ayat biasa, ayat tanya dan ayat seru. Apabila mereka menguasai ketiga ayat tersebut, tidak menjadi masalah untuk murid-murid meletakkan tanda pada penghujung ayat. Kesilapan yang ketiga ialah kesalahan ejaan. Murid-murid yang sering melakukan kesalahan ejaan mempunyai dua sebab. Sama juga seperti tadi, yang pertama adalah cuai dan yang kedua disebabkan mereka memang tidak tahu ejaan yang betul pada perkataan tertentu. Untuk masalah cuai, mungkin murid-murid sering melakukan tugasan dengan cepat, jadi mereka mengabaikan kesalahan ejaan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, murid-murid hendaklah menyemak beberapa kali ayat mereka. Jika mereka tidak pasti, mereka boleh tunjukkan dengan rakan-rakan ataupun guru maupun ibu bapa untuk memastikan tiada kesalahan ejaan. Jika terdapat kesalahan ejaan, murid-murid perlu dengan segera membetulkan ejaan tersebut. Itu bagi yang cuai. Macam mana pula bagi yang mereka tidak tahu tentang ejaan sesuatu perkataan tersebut? Untuk murid yang lemah ejaannya, murid mungkin akan keliru dengan beberapa perkataan, terutamanya perkataan yang mempunyai imbuhan akhiran kan. Kadang-kadang murid tidak tahu sama ada nak letak 2K ataupun 1K. Contohnya seperti meletakkan, tarikkan dan apa-apa lagi. Jadi, macam mana kita nak mengatasi masalah ini? Murid-murid hendaklah sering melakukan latihan seperti imla.
Jadi guru-guru dalam masa 5 minit pun boleh melakukan latihan tersebut kepada murid-murid. Kesilapan yang keempat, murid-murid menggunakan bahasa ibunda mereka untuk membina ayat. Ini sering berlaku kepada murid-murid yang menggunakan bahasa selain daripada bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka ataupun bahasa pertuturan mereka. Hal ini demikian kerana pembendaharaan kata mereka, kosakata mereka agak terhad. Jadi terdapat beberapa perkataan yang mereka tidak tahu dalam bahasa Melayu. Jadi mereka akan menggunakan bahasa ibunda mereka dalam ayat tersebut. Contohnya seperti saya sendiri. Murid-murid saya kebanyakan mereka menggunakan bahasa Iban sebagai bahasa utama mereka. Ada murid saya yang berbina ayat seperti begini. Saya nyabek apabila dimarahi oleh ibu. Apa yang pelik dengan ayat tersebut? Perkataan nyabek. Apa itu nyabek? Nyabek adalah dalam bahasa Iban. Kalau kita tafsirkan dalam bahasa Melayu, nyabek bermaksud menangis. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, murid-murid hendaklah sentiasa rajin membaca buku supaya perbendaharaan kata mereka, kosa kata mereka dapat ditingkatkan. Kesilapan terakhir ialah ayat yang tergantung. Apa itu ayat yang tergantung? Ayat yang tergantung ialah ayat yang tidak lengkap. Kesilapan ini sering berlaku kepada murid yang ingin mencuba membina ayat yang lebih panjang. Baiklah, contohnya adalah seperti Nirwan dimarahi oleh ibunya kerana selalu menendang. Apa yang pelik dengan ayat tersebut? Ayat tersebut sebenarnya tidak lengkap. Sepatutnya ayat yang betul ialah Nirwan dimarahi oleh ibunya kerana selalu menendang adiknya. Selepas kata kerja menendang, perlu kita letakkan sesuatu di belakangnya supaya ayat tersebut menjadi lengkap. Jadi, untuk masalah begini, murid-murid kita perlu tegur terus supaya mereka dapat membina keyakinan untuk membina ayat yang panjang tetapi tidak tergantung. Demikian sajalah 5 kesilapan yang murid sering lakukan ketika membina ayat. Jadi kepada murid, elakkan melakukan kesilapan-kesilapan yang telah saya nyatakan tadi. Semoga murid-murid dapat membina ayat dengan lebih baik. Baiklah, saya harap video ini dapat membantu semua, membantu para penonton untuk meningkatkan kemahiran membina ayat mereka. Jika terdapat kesilapan, saya mohon maaf dan anda boleh letakkan di ruangan komen apa yang silap dan macam mana untuk memperbaiki kesilapan tersebut. Jadi saya harap selepas ini kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.